Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Zulmi Yaakob daripada Bahagian Kawalan Kualiti Jabatan Pertanian Malaysia Putrajaya. Di sini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan mengenali varieti tanaman nangka. Sebelum tu saya sekarang ni sedang live di Facebook Jabatan Pertanian dan berada di pusat ujian varieti baru tanaman Serdang, Selangor. Dan saya bagi pihak jabatan meminta tuan-tuan boleh share dan like Facebook Jabatan Pertanian. Okay, di sini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan 12 varieti nangka yang ada di Malaysia yang agak popular jugalah. Ada yang popular dan ada yang kurang popular. Okey, di sini ada 12 varieti tanaman nangka, varieti nangka yang saya akan perkenalkan kepada tuan-tuan yang ada di dus ni lah. Okey, sebelum saya pergi kepada varieti nangka, saya ingin memperkenalkan sedikit ataupun menerangkan sedikit berkenaan dengan botani nangka lah. Okey, nangka ni dia punya nama saintifik dia adalah Artocarpus heterophyllus daripada family Moraceae. Okey, pokok nangka sebenarnya boleh mencapai dalam ketinggian 20 meter. Dan kalau tuan-tuan jaga dengan betul, daripada rekod dia boleh mencecah umur lebih kurang 100 tahun. Okay, dan dia mempunyai getah warna putih. Okay, untuk bunga pula, bunga nangka ni sebenarnya ada bunga jantan dan bunga betina. Dan dia merupakan pokok monoecious. Monoecious iaitu bunga jantan berasingan daripada bunga betina dalam pokok yang sama. Okay, dan merupakan bunga tak lengkap lah. Bunga tak lengkap dan bunga tak sempurna. Apa itu bunga tak lengkap dan bunga tak sempurna? Bunga sempurna ni adalah bunga yang mempunyai 4 organ, iaitu petal, sepal dan organ jantan dengan organ betina. Dan kalau salah satu daripada organ tu tak ada, dia panggil bunga tak sempurna. Okay, dan bunga lengkap ni dia dalam satu kuntum dia mesti ada 2 organ, maknanya organ jantan dengan organ betina. So bunga nangka ni dia bunga yang berasingan dalam satu kuntum. Okay, apa beza bunga jantan dengan bunga betina? Okey, kalau tuan-tuan tengok dalam gambar ni, bunga jantan dia lebih kecil daripada bunga betina dan mempunyai tangkai yang kecil. Dan kalau bunga jantan dia tangkai besar. Okey, untuk bunga jantan ni bila dia dah mekar, dia akan mengeluarkan polen yang berwarna kuning. Okay, tuan-tuan boleh nampak ini polen yang berwarna kuning dan dia berbau harum. Okey. Okey, untuk bunga jantan, bunga betina dia akan mengeluarkan stigma yang berwarna putih. Bila dia dah reseptif, mana dia akan menerima polen daripada bunga jantan. Biasanya untuk agent pollination untuk nangka ni sama ada angin ataupun serangga. Okay. Dan boleh juga dibantu. Kalau tuan-tuan nak membantu, tuan ambil bunga daripada bunga jantan, boleh sapu kepada bunga betina. Okey. Selepas daripada beberapa hari antesis, maknanya bunga jantan akan menjadi hitam dan dia akan gugur. Okey, tuan-tuan kena ingat ini adalah bukannya akan menjadi buah. Yang jadi buah adalah bunga betina. Okey, tuan jangan risau kalau setengah ada yang bagi tahu saya, telefon saya mengatakan bahawa mengapa bunga buah dia gugur. Sebenarnya yang gugur itu adalah bunga jantan yang berwarna hitam ni. Okey, bunga betina akan menjadi buah. Okey, untuk bunga. Sekarang ni untuk buah. Okey, buah nangka adalah buah yang majmuk ataupun multiple fruit. Maknanya dalam satu buah ni dia ada, dalam satu biji ni dia ada, dalam tu ada banyak buah. Itu maksudnya buah majmuk. Okey, untuk setiap duri buah ni, sebenarnya duri dia ada duri lembut. Okey, duri buah ni ada akan menghasilkan buah. Okey, dalam ni buah, kalau tuan tengok. Ini adalah buah. Okey, buah
Ini adalah buah dan dia akan berkumpul menjadi satu biji buah nangka. Setiap duri akan menghasilkan buah nangka. Okey. Kalau berlakunya pendebungaan sempurna, maka dia akan jadi buah. Kalau dia tak berlakunya pendebungaan, dia akan menjadi jerami ya. Tuan-tuan ingat, jerami ni adalah pendebungaan yang tak sempurna. Okey, bila dah sempurna dia akan jadi buah. Okey, itu sedikit sebanyak pengenalan berkenaan dengan botani. Dan dari segi agronomi saya tak nak cerita sebab itu adalah lain punya part. Sekarang ni saya akan memberi sedikit pengenalan berkenaan dengan varieti-varieti yang ada dekat jabatan lah, yang telah didaftarkan. Okey, nangka telah didaftarkan di Jabatan Pertanian sebanyak 41 setakat ini. Okey, 41 dengan diberi kod pendaftaran J. Okey, J1 sehingga J41. Tetapi walau bagaimanapun J1 hingga J28 kita dah tak ada rekod dan tidak popular. Mungkin dah tak ditanam di Malaysia ni. Yang saya ada sekarang ni antara J29 sehingga J41. Tuan-tuan bernasib baik kat sini kita ada buah dia. Walaupun ada buah yang tak matang, tapi kita tunjukkan bentuk macam mana nak mengenali varieti nangka tu tadi. Okey. Sekarang ni saya akan pergi kepada varieti J29. Okey, sebelum tu. Okey, dalam kita nak mengenali varieti nangka ni, yang pertama sekali kita akan tengok daun dia. Okey, daun. Okey, daun ni dia ada, daun nangka ni dia ada berbagai bentuk. Satu bentuk bulat. Okey, obovate. Ada gambar situ ada gambar, tuan-tuan boleh tengok ada gambar tu, obovate. Dia ada oblong. Okey, dia ada oblanceolate. Okey, lain sekali dia ada bulat. Tapi tuan-tuan tengok, atau bulat tu maksudnya dia broadly elliptic. Okey, dia ada elliptic dan dia ada oblanceolate tu adalah elongated elliptic. Okey, itu ada 5 jenis bentuk daun. Okey, yang kedua kita akan pergi kepada bentuk buah. Okey. Bentuk buah dia ada 5 bentuk yang tuan-tuan perlu tengok dan macam mana kita nak mencirikan buah nangka. Yang pertama dia bulat. Okey. Yang kedua dia obovate. Mana obovate ni dia lagi lebar di hujung buah. Okey. Dan dia oblong. Oblong ni maksudnya dekat hujung dengan dekat pangkal buah tu dia sama saiz, sama ukuran dia. Dan yang keempatnya ada elliptic. Elliptic ni mana dia paling lebar dekat bahagian tengah. Okey, itu maksud elliptic. Dan yang kelima adalah irregular ataupun tak sekata. Mana dia bentuk buah dia bengkak-bengkok contoh dia. Okey, itu bentuk buah. Yang seterusnya kita akan melihat kepada duri. Okey, duri nangka ni dia ada 3 kategori yang kita akan kemuka kat sini. Kita akan nampak dekat slide tu tadi. Yang pertama duri dia pendek, sederhana panjang dan panjang. Okey, itu 3 kategori duri yang kita akan tengok nanti. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada keadaan apa dia punya gegelung pada pangkal buah, sama ada ataupun tidak. Okey, mana gelung tu macam ring dia dekat bahagian pangkal tu, tuan-tuan boleh tengok dekat dia punya slide tu. Okey, yang seterusnya kita akan tengok dekat pangkal dia juga dia punya bonggol. Okey, ada bonggol ataupun tak ada. Okey, bila tak ada okey, itu slide dia. Boleh boleh tuan-tuan boleh nampak. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada itu antara ciri-ciri yang kita akan tengok, ciri morfologi nangka yang kita tengok tadi. Kita seterusnya kita pergi pada varieti yang pertama. Varieti yang pertama iaitu varieti J29. J29 ni sebenarnya telah didaftarkan pada tahun 1973 di Sungai Chua, Kajang, Selangor, dan dia mempunyai berat buah
Okey, berat buah purata dia 12 kg. Okey, 12 kg. Ini bentuk ini buah dia. Okey, bentuk buah dia adalah eliptik. Okey, eliptik Dan sebenarnya isi dia adalah berwarna kuning. Okey, warna kuning. Dekat sini kita tak boleh tunjuk sebab ini tak matang lagi So tapi isi dia warna, tuan-tuan boleh tengok dekat gambar, dekat slide, isi dia warna kuning. Okey. Dan kulit dia warna hijau. Okey, hijau. Okey, seterusnya kita tengok kepada bahagian pangkal buah. Okey, tuan-tuan tengok dalam slide itu, pangkal buah dia ada mempunyai gergelung tadi. Okey, dengan punya ring tu tadi. Dan duri dia adalah sederhana, duri dia panjang. Okey, bentuk duri dia panjang Okey. Okey, next selepas itu saya dekat sini saya nak tunjuk bentuk daun nangka itu tadi. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat sini bentuk daun dia adalah bentuk eliptik. Maksud eliptik saya katakan tadi dia ada lebar dekat bahagian paling lebar dekat bahagian tengah. So bila kita lipat daun ni tadi, mana dia atas dengan bawah sama. Itu maksud eliptik tadi. Okey. Okey, tuan-tuan maklulah dia punya daun biasalah daun nangka ni adalah berwarna hijau tua. Okay. Dan urat daun dia biasanya kalau kita tengok urat daun nangka ni dia jelas. Urat daun utama dengan urat daun sekunder ada jelas. Biasanya dia mempunyai 5 hingga 8 pasangan. Mana pasangan ni maksudnya sebelah-sebelah lah. 5 ataupun 8 urat daun dia punya pasangan dia. Okey, maknanya ini daun J3, J29 eliptik. Okey, nampak tuan-tuan Okey, itu J29. Seterusnya kita akan pergi kepada J31. J31 ni didaftarkan pada tahun 1973. Asal dia Negeri Sembilan. Okey, purata berat dia 12 kg. Okey, buah dia sebenarnya bentuk obovate. Tuan-tuan boleh tengok dalam slide, tapi sebenarnya yang ini adalah tidak bentuk sebenarnya tak ikut dia punya shape dia sebab dia kat sini tak berlakunya perdemukan yang sempurna, mana dia lekuk kat sini. Sepatutnya dia bentuk dia adalah oblong. Okey, panjang. Obovate, mana dia lagi lebar dekat bahagian pangkal. Okey. Duri dia adalah panjang. Duri dia panjang. Isi dia berwarna kuning. Okey, kuning. Ini ada sampel dia, kuning dan dia ada sedikit warna oranye. Okey, dekat sekeliling dia kuning dan oranye. Dan ini getah banyak sebenarnya. Dia punya getah yang banyak. Okey. Kalau tuan-tuan tengok tadi dia punya pangkal dia. Okey, pangkal buah dia tak ada gegelung tadi tak ada gegelung dan dia sebenarnya menaik sedikit. Okey. Dia tak melekuk. Ini untuk J31. Ataupun variety dia dipanggil NS1. Okey, NS1 dia punya variety. Okey, untuk daun J31 ni, okey, J31 dia bentuk eliptik juga, tapi dia lagi elongated sikit dia berbanding dengan J29. Dia panjang sedikit. Dia panjang, kalau tuan-tuan tengok, dia sama okey, bentuk dia, tapi dia panjang sedikit berbanding dengan J29. Okey. Okey, habis J31, kita pergi kepada J32 ataupun J3 ni dia punya kod pendaftaran dia atau dia punya variety dia mantin. Mantin ni sebenarnya berasal daripada mantin, didaftarkan pada tahun 1997. Okey, purata berat dia sebenarnya 20 kg purata dia. Bentuk dia sebenarnya panjang lagi. Okey, bentuk dia panjang lagi, bentuk oblong. Maknanya dia punya pangkal dengan hujung dia sama Okey, sama panjang dia. Ini Cik Syafiq, saya lupa nak perkenalkan tadi. Cik Syafiq yang akan tolong saya untuk berdirikan dia punya ni. Okey, sebenarnya dia panjang lagi ni. Okey. Ini buah yang tak masak lagi. Sebenarnya dia punya isi dia warna isi dia berwarna oranye ataupun jingga. Okey. Tak ada sampel kat sini sebab dia tak masak lagi.
Okey, warna jingga. Dan dekat bahagian pangkal dia, okey, pangkal dia sebenarnya tak ada gegelung, dia melekuk. Okey, pangkal. Okey, dia melekuk kat sini Dekat slide tu tuan boleh tengok, dan duri dia adalah sepatutnya sederhana panjang. Okey, sederhana panjang. Okey, boleh letak Cik Syafiq. Okey, ini daun mantin. Okey, daun mantin kalau tuan-tuan boleh tengok. Okey, daun mantin dia pun berbentuk eliptik juga. Okey, eliptik. Okey, kalau tuan tengok eliptik, kalau kita lipat dia sama. Okey. Sama eliptik. Kalau tuan tengok mantin ni, kalau pokok dia, kalau tengok pokok induk dia ni, dia daun dia kurang sedikit. Maknanya kalau dia nampak daun dia lagi kecil lah. Lagi kecil dia punya daun dia. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada variety J33. Ini yang popular ni. Okey. Kata yang popular. Kalau tuan-tuan tengok J33 ni asal dia daripada Rawang, Selangor, didaftarkan pada tahun 2004. Okey, 2004. Didaftarkan oleh Felda Sungai Tekam, Jerantuk, Pahang. Okey, didaftarkan. Dia mempunyai berat buah dia lebih kurang dalam purata 20 kg lah. Okey, bentuk buah dia pun oblong juga. Okey, oblong. Lepas dia punya hijau, kulit dia hijau kuning. Okey, kulit hijau kuning. Dan kalau nak dari segi inilah yang ada antara variety yang kata sangat manis. Okey, amat manis. Break dia lebih kurang, kalau tengok purata 20, purata dia lebih boleh sampai 30% break dia. 27 ke 30%. Okey. Okey, sebelum tu saya nak cerita berkenaan dengan madu tu tadi. Okey. Tuan-tuan mungkin biasanya kalau tuan-tuan nak pergi beli buah, kadang-kadang pengusaha kata nangka madu. Apa itu nangka madu? Dalam kita jabatan kita tak ada pun variety madu sebenarnya. Madu tu sebenarnya lebih kepada orang kata strategi pemasaran. Orang kata mungkin bila orang kata madu ni manis. Okay. Semua nangka ni kalau jual dekat pasar raya ke dekat tepi-tepi jalan ke, itu semua dia panggil madu. Walaupun isi dia warna kuning, isi warna oranye. Itu tuan-tuan kena ingat. Madu kita tak ada istilah madu dalam kita punya jabatan pertanian. Tak ada, orang kata variety tu. Okay, tuan-tuan kena ingat yang tu. Okay, kita balik kepada J33 tadi. Okay, J33 isi dia warna kuning. Okay, kuning. Okay, ini isi dia warna kuning. Tuan-tuan boleh tengok dalam slide dia. Ada yang nipis, ada yang tebal. Itu bergantung kepada pengurusan tuan-tuan. Okey. Boleh tengok isi dia warna kuning kat sini. Okay, ini jerami dia. Kadang jerami dia ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh. Itu bergantung kepada pengurusan juga. Ada yang warna kuning dan ada yang warna putih. Okey. Okey, boleh letak. Dan dia punya, okey, ini boleh angkat sikit. Okey, duri dia panjang. Okey, tuan-tuan boleh tengok duri dia panjang. Dan dekat bahagian pangkal buah ni dia lekuk lah, melekuk. Dia tak ada gegelung. Okey, dan tak ada bonggol. Okey. Okey, boleh letak. Okey, daun. Okey, ciri unik yang biasa mudah nak kenal J33 ni. Kalau tuan-tuan nak beli dekat nursery ke apa, okey, nak beli dekat nursery, tuan-tuan boleh tengok daun dia. Satu je yang kita tengok dekat sini. Dia ada macam bentuk kubah itu tadi. Okey. Tuan-tuan boleh nampak dekat sini. Dia tak semua daun. Maknanya dalam satu ranting tu mungkin ada 2-3 helai daun yang berbentuk macam ni. Okey, bentuk kubah ni. Kalau tuan-tuan pergi nursery pun, anak pokok pun dia akan tunjuk dia punya ciri macam ni. Ciri bentuk kubah ni tadi. Okay, dan dia punya daun dia berkilat sedikit berbanding dengan daun mantin. Nampak daun lebih kurang sama. Okey. Kalau tuan tengok daun mantin, daun lebih kurang sama. Okey. Nampak? Boleh nampak daun lebih kurang sama. Cuma tekam yellow ni dia nampak glossy sikit atau berkilat sikit. Kalau dia lebih tuan pergi tengok pokok induk pun sama, dia berkilat berbanding dengan yang mantin tu tadi. Okey.
Itu kaedah nak mengenali daun tekam yellow. Okay, biasanya ada kubah ni tadi ya. Okey. Seterusnya kita pergi variety yang ke J33, J34. Okey, J34 ya. Iaitu variety Hong. Okey, Hong ni didaftarkan pada tahun 2005. Okey. 2005 dah asal dia Kulai Johor. Okey, dan purata berat dia boleh mencecah purata dia dalam 15 kg. Okey. Tapi ini sebenarnya buah yang tak matang lah. Saya nak tunjuk sampel saja. Dan ini buah yang orang kata belum lagi fully matured. Okey, bentuk dia bentuk eliptik. Dan warna kulit dia sebenarnya Hong ni kuning hijau. Okey, dia lain sikit dengan lain, dia di warna kuning hijau. Okey, walaupun dia dah matang dia warna kuning hijau. Isi dia berwarna kuning. Okey, kita tak ada sampel kat sini, tuan-tuan boleh tengok dalam slide tu, dalam gambar. Biasanya Hong ni kalau kita tengok dia ada bahu macam ni, dan dia bentuk dia akan ke depan bulat. Okey, dia bulat. Boleh kalau tuan tengok dia buat, tapi boleh nampak ni, dah boleh nampak dia ada bahu dan dia bulat di tengah. Okey. Okey, dia punya bahagian pangkal dia. Dia ada gegelung. Dia ada gegelung dekat pangkal dia. Dan duri dia berwarna duri dia panjang Duri dia. Okey. Okey, daun Hong. Okey, kita pergi kepada daun. Itu boleh letak daun Hong dia unik sikit. Kita boleh tengok dia bentuk dia boleh melengkung ke dalam. Okey. Ini daun dia. Okey. Kebanyakan daun dia melengkung ke dalam. Okey, dia suka melengkung ke dalam dia macam ni. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Dan dia berbentuk obovate. Mana obovate? Bila kita lipat, dia lebar dekat bahagian hujung daun di sini. Okey, obovate dan melengkung. Senang nak kenal Hong ni. Okey. Seterusnya kita pergi kepada variety J35. Okey, J35 ni nama variety dia J1. J1 ni maksudnya crystal jackfruit. Okey, berasal daripada Gopeng Perak. Didaftarkan pada tahun 2005. Okey, buah dia berbentuk oblong. Okey. Ini sebenarnya kita freeze-kan dia sebab dia dah overripe. Sebenarnya kulit dia bukan macam ni. Kulit dia hijau kuning. Okey, oblong ni mana? Oblong, nampak dia panjang. Okey, isi dia sebenarnya pun warna kuning juga. Okey, warna kuning. Berat dia, purata berat dia 28 kg. Okey, purata berat dia 28 kg. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat bahagian tangkai bahagian pangkal ini, dia ada gegelung. Okey, gegelung. Dan duri dia adalah sederhana panjang. Okey, bentuk duri dia. Okey, itu buah dia. Okey, bentuk daun untuk CJ1 kalau tuan-tuan tengok dia lagi besar di antara 12 variety ni. Dia antara paling lebar lah, paling besar dan paling lebar. Dan kalau tuan-tuan tengok dia ni adalah broadly elliptic. Okey, kalau tuan-tuan lipat sama je tapi dia lagi lebar. Okey, elliptic juga tapi dia broad. Okey. Dan ciri lain dia adalah dia beralun. Dia nampak jelas alunan dia. Kalau tuan tengok dekat sini. Kalau tuan-tuan pergi dekat pokok induk, dia boleh nampak alunan tu tadi, jelas kelihatan. Okey. Okey, itu J35. Okey. Seterusnya J36, kita tak ada sampel dekat sini, tapi kita ada slide, tuan-tuan boleh tengok. J36 ni adalah variety dia panggil CJ6. Okey, daripada Gopeng juga, sama juga dia punya ni dia dengan CJ1. Gopeng Perak. Purata berat CJ6 ni adalah lebih kurang dalam 15 kg. Buah dia berbentuk eliptik. Okey, tuan tengok. Warna kulit dia hijau kuning. Isi dia berwarna merah. Sebenarnya merah. Tuan-tuan boleh nampak CJ6 ni sebenarnya dengan CJ1 dia punya parent ataupun ibu ataupun induk kepada Mastura.
Okey. CJ1 adalah female punya induk, dan CJ6 adalah dia punya male. Okey. Itu dia punya asal usul dia lah. Okey, kalau tuan-tuan tengok CJ6 ni, dia punya bahagian pangkal dia ada mempunyai gegelung tu tadi. Okey, gegelung. Dan dia punya duri adalah pendek. CJ6 duri pendek. Kalau tuan-tuan tengok daun dia pun sama berbentuk eliptik, tapi dia broad sedikit. Dia lebar sedikit. Okey, itu CJ6. Okey, seterusnya kita pergi kepada dia punya anak dia lah. Anak dia, kalau tuan tengok anak dia, CJ ataupun J37 Mastura, variety Mastura. Okey, ini Mastura ya. Okey, besar dia punya buah dia. Asal dia daripada seberang perai Pulau Pinang, dan dia punya breeder dia adalah Dr. Zainal daripada USM lah. Yang menghasilkan variety Mastura ni. Okey, hasil kacukan daripada CJ1 dengan CJ6. Okey, purata berat buah dia kalau tengok dekat pokok 15 kg, tapi yang ni dia sebenarnya boleh mencecah sampai 40 kg. Okey, tapi purata dia yang kita ambil dalam 15 kg. Tapi kalau tuan-tuan jaga pengurusan, mungkin dalam satu pokok tuan-tuan tak banyak buah dia, dia boleh sampai dalam 40 kg. Ini sebenarnya ini 41 kg ni. Okey. Kalau betul sebenarnya 50 kg boleh capai. Okey, ini Mastura Okey, Mastura ni dia unik sikit, dia punya buah dia salah satu dalam antara 12 variety yang kita ada ni, dia punya bahagian pangkal dia mempunyai bonggol. Boleh angkat ni. Ni Cik Syafiq boleh angkat. Tuan-tuan boleh tengok gambar dia juga, dan ni dia punya live sample dia. Dia ada bonggol macam ni lah. Dia besar macam ni. Ini ciri unik yang ada pada Mastura. Dia tak ada pada nangka lain. Boleh bentuk dia oblong. Okay, bentuk oblong, dan dia punya isi dia, ulas dia warna merah kuning. Boleh nampak. Okay, boleh tak boleh. Okay, sini ada sampel dia. Kita perlu tahu. Okay, ini ada sampel dia, boleh tunjukkan. Ada merah kuning Dia ikut kepada CJ6 tu tadi. CJ6. Okey, warna merah kuning. Okey. Jerami ni pun sebenarnya dia, kalau ni betul dia akan warna merah juga. Okey. Boleh letak. Okey, boleh tarik sikit. Duri adalah duri CJ apa ni, J37 ni pendek pendek. Okey. Okey, daun. Okey, daun Mastura kalau tuan-tuan tengok pun ada ciri-ciri unik yang mudah nak dikenal pasti. Kalau tuan-tuan tengok daun Mastura ni daripada pokok sini kita boleh nampak dia punya bergulung, dan dia ada macam alunan tu tadi. Jelas kelihatan. Okey, semua kebanyakan daun kalau tuan tengok memang daun dia begini. Okey, dia punya bergulung dan punya alunan daun yang jelas, margin tepi daun tu tadi dia punya tepi daun. Jelas alunan dia, dan bentuk untuk Mastura ni adalah obovate. Okey, tuan tengok obovate mana dia lebar dekat bahagian hujung daun. Okey, dia lebar, dia obovate dekat sini untuk melipat. Boleh nampak lagi besar dekat bahagian hujung daun. Itu ciri unik daun Mastura lah yang saya cerita. Okey. Seterusnya kita pergi kepada J38. J38 ni dia ada dua variety. Satu variety Laozang, satu lagi Chap Boy. Kat sini yang saya ada sekarang ni adalah variety Subang Laozang atau J38 yang didaftarkan sebagai J38. Laozang ni didaftarkan pada tahun pada tahun 2013. Okey, asal dia Subang Selangor.
purata berat dia 15 kg. Okey, 15 kg dan mempunyai bentuk eliptik. Okey, ni bentuk dia. Ini pun tak berapa matang sangat buah dia. Okey. Boleh angkat kan? Ini buah dia. Sebenarnya warna yang buah matang adalah hijau kuning. Hijau kuning. Okey. Dan bahagian pangkal bahagian pangkal dia ada lekuk. Dia lekuk dan tak ada gegelung tu tadi. Okey. Gegelung pada bahagian tak ada, mana dia lekuk lah. Okey, duri pendek. Duri lauzang ni pendek. Okey. Okey, untuk daun. Okey, daun untuk varieti lauzang eliptik. Okey, tuan-tuan boleh tengok eliptik maksudnya dia lebar dekat bahagian tengah tu tadi. Okey, cuma dia panjang je sikit. Elongated sikit lah, elongated eliptik. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada J39. J39 tak ada sampel, Subang juga, Subang Shark Boy. Okey, Shark Boy pun sama didaftarkan pada tahun 2013, asal Subang, Selangor. Okey, berat buah pun sama dengan lauzang ni, 15 kg purata dia. Buah dia pun hijau kuning. Isi pun warna kuning. Okey, bahagian pangkal dia pun lekuk, tak ada gegelung tadi, tak ada bonggol. Okey, duri dia pun pendek juga. Pendek Itu variety Subang Shark Boy. Okey, seterusnya kita pergi kepada variety J40. Okey, J40 ni didaftarkan pada tahun 2013. Nama variety dia CJ3 lah. Okey, ini pun banyak ditanam juga. Dekat Lancang, Pahang pun ada dalam ni CJ3 ni. Okey, dekat dijual di Bentong pun ada ni. Tuan-tuan nak pergi Bentong tepi jalan tu banyak juga CJ3 dijual. Bersama dengan tekam yellow tu tadi. Okey. Ini pun agak popular jugalah. Okey, buah dia pun kalau tengok dia boleh mencecah 50 kg. Okey. Tapi purata buah dia dalam 20 kg lah. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul boleh sampai 50 kg. Okey. Isi dia berwarna kuning. Okey, dekat bahagian pangkal dia ada gelung, gegelung. Dan duri dia sebenarnya adalah sederhana pendek. Okey, duri ni. Okey, sederhana pendek. Okey. Okey, ni isi dia. Isi dia. Boleh nampak tuan-tuan, warna kuning. Okey. Okey, boleh letak. Okey, untuk daun dia adalah eliptik tapi broad, broadly eliptik, mana dia lebar sikit lah, dia macam nak membulat sikit lah. Okey, broad eliptik berbanding dengan kalau tuan tengok yang ni dia punya berbeza. Okey, ini dia nampak elongated sikit, ini nampak broad sikit . Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada variety yang terakhir yang didaftarkan di Jabatan Pertanian, iaitu J41. J41 ni sebenarnya baru didaftarkan pada tahun 2019. Okey, asal dia daripada Jempol Negeri Sembilan. Purata berat buah dia 18 kg. Okey, bentuk buah dia ini bentuk obovate. Kalau tuan-tuan tengok, ini tak ada sampel saya tak ada sampel. Tuan-tuan tengok, boleh tengok dalam slide tadi, bentuk dia obovate, mana dekat bahagian pangkal lagi besar, lagi lebar. Kulit dia warna hijau kuning. Isi dia sama dengan mantin. Kalau tuan-tuan jangan keliru dengan mantin, isi dia sama juga warna jingga. Sebab kalau ikut dia pergi sejarah dia, tuan yang daftar ni pun dia ambil dekat mantin juga buah ni. Tapi dia tanam, dia ada ladang dekat Jempol tu. Okey, ataupun nama variety dia Sea Hawk Kuat. Okay, didaftarkan sebagai variety Sea Hawk Kuat ataupun J nombor kod pendaftaran variety dia adalah J41. Okey. Cuma yang membezakan mantin
dengan si hok huat ni, dia punya pangkal dia, bahagian pangkal buah dia ada gegelung. Tuan-tuan boleh tengok dekat slide tu, mantin dia tak ada gegelung, dan si hok huat ni dia ada gegelung dia. Okey. Duri nampak lebih kurang sama, sederhana pendek. Cuma yang membezakan dia, kalau tuan-tuan tengok daun, okey, daun dengan buah tu tadi. Dan bentuk buah pun berbeza jugalah. Okey. Daun dia dia broad juga, dia broad elliptic. Kalau macam mantin ni dia elliptic. Okey, dia elliptic. Yang ni dia lagi besar, lagi lebar sedikit daun dia. Okey. Itu yang tadi saya nak ni tadi, perbezaan dia adalah dia punya gegelung tadilah. Itu je. Kalau tuan-tuan pergi buka isi dia lebih kurang sama. Okey, itu okey, maknanya sampai kepada J41 mana sebanyak 12 variety tuan-tuan hari ni yang saya perkenalkan kepada tuan-tuan. Saya rasa kalau ada tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh masukkan dalam ruangan pertanyaan tu tadi. Okey, nanti kita akan jawab. Dan itu saja saya punya perkongsian pada hari ini. Dan apa yang kelemahan tu daripada saya, dan apa yang kelebihan tu daripada Allah Ta'ala. So saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Itu saja.